Terima kasih Timbalan Yang Bertuah. Kepada sahabat saya Menteri Dalam Negeri, soalan saya nombor 10. Sorry. Silakan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Jawab soalan. Ya. 10 kan? Ya. Terima kasih, Tereh. Atas minat untuk mengetahui perkembangan operasi Agensi Kawalan Sempadan Malaysia. Baik, untuk makluman Yang Berhormat, rang undang-undang Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan ini telah kita bentang dan telah kita lulus sama-sama di Dewan ini dan kemudiannya di Dewan Negara. Dewan Negara pada 1 Ogos tahun lepas. Jadi pada masa ini, rang undang-undang ini sedang dalam peringkat untuk menunggu perkenan diraja. Dan seterusnya proses pewartaan. Itu susul galur dia, ya. Baik, dari segi operasi Yang Berhormat, kita akan mulakan mengikut fasa. Jadi fasa 1 ni dia akan melibatkan kita ambil alih 5 pintu masuk bermula 1 Februari. Ya. Sebenarnya kita akan mulakan 1 Januari, iaitu pintu masuk Rantau Panjang. Berikutnya 1 Februari dituruti dengan KLIA 1, KLIA 2 termasuk Kompleks Kargo, kemudian ICQS Bangunan Sultan Iskandar termasuk JB Central, yang ketiga Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor, dan yang keempat Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Jadi kita mula 1 Januari Rantau Panjang, 1 Februari kita tambah 4, jadi fasa pertama ni 5. Baik, apa justifikasi kita pilih 5 ni? Dia sejajar dengan keputusan Jemaah Menteri 24 Julai dengan mengira bahawa 5 pintu masuk tersebut mempunyai ciri-ciri demografi dan risiko yang berbeza. Ada laut, ada darat. Ya. Baik, oleh yang demikian, operasi agensi ini di pintu masuk di fasa pertama ni akan membolehkan agensi ini membuat analisis dan menambah baik sebelum kita buat roll out ke semua pintu masuk yang lain. Jadi persiapan untuk memulakan operasi di 5 pintu masuk ni, Muhammad, dia melibatkan kita kena bangunkan SOP pelbagai jabatan atau agensi. Sebab agensi ini wujud dengan mengumpulkan pelbagai agensi yang bertugas di sempadan. Dan kita akan bangunkan juga arahan tetap ketua pengarah agensi sempadan ini untuk kita guna pakai. Jadi selain kita mengutamakan SOP dan juga arahan tetap ketua pengarah, ini dari segi pentadbiran, agensi ini juga akan bagi fokus untuk menyelesaikan isu sumber manusia, aset dan kewangan untuk memastikan proses transisi operasi pintu masuk ni lancar. Jadi buat masa sekarang, kita ada 78 kekuatan kaki tangan. Bila roll out sepenuhnya, kita akan ada 13,420. Itu angka yang kita sasarkan, ya. Jadi sekaligus pengambilan aset pun akan berlaku secara berperingkat juga. Terima kasih. Ketere. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang begitu detail. Soalan tambahan saya adalah, adakah AKPS ni akan mengambil semua aset-aset yang ada di pintu masuk, termasuk bangunan untuk pengoperasian mereka? Yang kedua, bagaimana pula dengan uniform dan logo yang akan diseragamkan? Dan yang ketiga, bila skim perkhidmatan AKPS ini akan dilaksanakan? Dan akhir sekali, bila agak-agak nak ambil veteran kita lah untuk bekerja dengan yang dah bersara, yang muda-muda lagi sekarang ni, ramai tu. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ada 4 perkara, ya. Yang pertama dari segi pengambilan aset tidak syak lagi lah. Walaupun dia agensi baru, tapi dia menggabungkan pelbagai agensi. Jadi proses pengambilan aset ni apakah akan kita ambil alih aset? Jawapannya ya. Bagaimana dia dilakukan, kita akan buat cara berperingkat. Kerana aset yang sedia ada ni, dia terikat dengan kontrak, terikat dengan tempoh sewaan, dan dia di bawah pelbagai agensi. Jadi kita nak laksanakan cara peringkat
berperingkat ya. Kalau dia merupakan kenderaan, kita akan ambil cara berperingkat. Kalau dia melibatkan mesin pengimbas kargo dan barangan penumpang, juga berperingkat. Bangunan sekalipun, proses itu akan berlaku secara berperingkat. Baik, apakah kita akan juga membuka ruang pada penyertaan veteran? Saya sebut tadi 13,420, tentulah dia ikut skim pengambilan pejawatan oleh kerajaan. Saya terbuka dengan cadangan tersebut. In fact, dari segi kekuatan yang ideal itu jumlahnya. Kita juga faham kerajaan ada kekangan dari segi mewujudkan pejawatan baru. Kerana Yang Berhormat membangkit perkara yang sangat spesifik, apakah ada ruang untuk bekas tentera, terutama yang punya kepakaran. Dia mungkin dulu bahagian IT, dia mungkin dulu bahagian kawalan sempadan, dia ada manfaatnya ruang. Saya terbuka dari sudut bukan saja pejawatan tetap tapi juga pejawatan kontrak misalnya. Jadi itu saya akan serahkan kepada proses pengambilan mengikut perkhidmatan awam. Tapi cadangan Yang Berhormat itu saya anggap baik dan ianya ada ruang untuk kita berikan pertimbangan. Ya, terima kasih. Paya Besar. Terima kasih Datuk Timbalan Petua. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Agensi Kawalan Sempadan Malaysia akan beroperasi seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri selepas diperkenankan. Cumanya persoalannya Yang Hormat Menteri, bagaimana keberkesanannya? Adakah akan wujudnya satu keyakinan kepada rakyat dan bagaimana agensi ini membuat update? Sebab lawatan kami ke Eskom 2 minggu lepas bersama 6 orang lagi wakil rakyat melihat Eskom itu adalah tempat yang sangat selamat ketika ini di kawasan Lahad Datu. Tetapi bagaimana komunikasi yang kita buat, dan saya bimbang sekiranya agensi ini beroperasi nanti, sekiranya tidak ada strategic communication yang baik, sudah pasti kita hadapi masalah. Kita akan dapat travel advisory note daripada negara-negara seperti Japan dan South Korea. Dan ini akan merencatkan ekonomi kita apabila kita laksanakan visit Malaysia 2026 nanti. Terima kasih, Yang Hormat Menteri. Terima kasih, Paya Besar. Penubuhan agensi baru ni, Yang Berhormat, didorong oleh sekurang-kurangnya 4 perkara. Pertama, kita nak pastikan people's mobility itu seamless di kawalan sempadan. Mobility barangan juga lancar. Kita nak perbaiki sistem penyampaian. Kalau kita tengok negara jiran kita, single agency, ICA, Singapura. Kita, kawalan sempadan itu ada sampai lebih 20 agensi. Okay? Jadi, rumit untuk berurusan dengan 20 agensi, terutama kalau kita bekerja dalam budaya in silo. Kita jaga turf kita masing-masing. Jadi kita ke arah meningkatkan kecekapan dari segi sistem penyampaian. Dan yang keempat ialah dari sudut keselamatan. Ya, lebih mudah kita kawal bila kita berada di bawah satu bumbung. Ya, jadi itu semua perkara yang mendorong kerajaan mengumumkan dan kita dalam Dewan ini kita luluskan dan 1 Mei tahun ini kita mulakan. Baik. Eskom adalah satu success story pada ketika negara diuji dengan ancaman keselamatan serangan Lahad Datu, maka Eskom itu kemudiannya merupakan gabungan beberapa agensi penguatkuasa. Dan sebelum daripada itu, ianya berseleraklah kita jaga bidang kita masing-masing. APMM, Agensi Maritime, jaga wilayah laut. Tentera jaga kawasan keselamatan pertahanan, polis jaga teritori dia. Tapi bila digabungkan di bawah satu koman, hasilnya selepas 10 tahun, ternyata kawasan wilayah Timur Sabah terutamanya kembali ceria. Itu angka menunjukkan ketibaan pelancong. Itu walaupun tak mencapai tahap pra-COVID, tapi dari sudut tinjauan keselamatan umumnya sangat baik selepas 10 tahun. Jadi ianya success story. Dan APMM satu lagi contoh. Ianya merupakan gabungan lebih daripada 10 agensi. Sebelum daripada itu, yang sekarang ni kekal sebagai satu saja. Yang core-nya adalah Navy, tapi sekarang fasa Navy itu kita dah phase out dan sekarang ni adalah kekuatannya sendiri.
mengawal 590,000 kilometer persegi kawasan sempadan samudra, kita ada APMM. Wilayah Sabah, kita ada Eskom. Dan sekarang 141 pintu masuk rasmi negara. Kita harap agensi kawalan sempadan baru ini akan dapat memberikan impaknya. Beri masa, beri ruang dan tanggungjawab kita dalam Dewan untuk memberikan check and balance. Berikan fasilitasi dan saya optimis keupayaan agensi dan kerajaan mereka boleh melaksanakan sesuai dengan objektif yang kita gariskan. Logo dan pakaian seragam Ketereh siap. Kita dah siap dah. Warna kelabu apa semua nanti ya. Tapi bila kita buat roll out sepenuhnya nanti, insya-Allah dia agak menarik. Saya dah tengok ya. Terima kasih banyak.